Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa'idhu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kitab kita pakai muka 10 mata 32. Tashawwufuka ila ma batana fika min al-uyubi khairun min tashawwufika ila ma khujiba minka min al-quyubi. Keinginan kamu kepada apa yang tersembunyi pada dirimu daripada segala keaiban adalah terlebih baik daripada keinginan kamu kepada apa yang dihijab daripada kamu daripada perkara-perkara gaib. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata mewujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Dapat pula kita Islam dengan sebab Islamnya mak ayah kita, dengan kita dilahirkan daripada mak ayah kita Islam, kita dihukumkan Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia, anugerah dia juga. Kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, environment yang Islam. Dengan itu dapat membantu, dan Allah Ta'ala telah memberikan kemudahan bagi kita untuk kita hidup dengan patuh syariat Islam. Boleh ikut suruhan dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keinginan untuk nak belajar dan mengenali agama Islam, untuk memahami macam mana maksud hidup beragama, supaya kita benar-benar menjadi orang yang benar-benar Islam, beriman. Dengan diminat dan cenderungkan kepada kita keinginan untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memahami yang Allah sebagai Tuhan. Dialah ilah. Tiada siapa pun makhluk ni yang memiliki sifat ilah sama sekali. Allah jugalah ilah. Dan diberi pada kita kehendak untuk memahami maksud Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan boleh hadir untuk salat subuh pagi ni. Dialah yang telah menghidup dan mematikan kita. Alhamdulillah. Dapat pula salat subuh berjemaah, dapat pula ada kelapangan masa, keterbukaan hati berada dalam majlis yang sangat mulia seumpama ini untuk kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Hikam Ibnu Athaillah, insya-Allah. Kita nak sambung ni adalah bab ketiga. Tajuk dia beri itu, hijab kamu datang dari dirimu sedangkan kamu tak sedar. Jadi kitab Hikam ni banyak perbicaraan dia, nak bicara mengenai
nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jalan nak mengenal Allah Taala ni, atas apa sebut ulama, tiada lain melainkan wasilah kenal Allah Taala ni makhluk. Pasal kita nak kenal Allah dengan keadaan kita tak boleh melihat Allah, bukan senang. Kita nak kenal malaikat, nak kenal jin, berpilah dengan bahasa itu, yang tu pun tak senang nak kenal. Nak kenal roh kita yang kita tak nampak pun bukan senang, sedangkan roh tu ada kat kita. Jalan disebut oleh ulama, kaedah kita nak mengenal Allah adalah dengan mengenal makhluk Allah. Tak boleh sampai kenal Allah Ta'ala melainkan kena kenal makhluk dia. Dan makhluk dia paling besar, kita sendirilah. Jadi khas dia nak sebut dalam bab ini, atas tajuk tu pun kalau ikut, dah boleh menunjukkan apa dia nak cerita ni. Yang kita ni terhijab daripada boleh mengenali Allah Ta'ala adalah diri kita sendiri sebenarnya. Tapi kita tak sedar. Dan kesedaran itulah pengarang ni nak sedarkan kita, keluarkan kita daripada kebingungan ini, daripada hijab ini, supaya istilah yang terbuka hijab, supaya kenal dan faham bagaimana perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala untuk sentiasa hadir di hati kita kehebatan Allah Ta'ala. Hadir di hati kita sifat uluhiyah Allah Ta'ala, mengiktiraf kita Allah ni memang dia ilah, dia akbar, dia azim, dialah yang hakiki wujud, dialah yang qadim, dialah yang al-baqi, dia yang al-qaim binafsih, dia yang hayyu, dialah sahaja yang mempunyai segala sifat kamalat. Jadi perkataan pertama yang dia nak hidangkan kat kita dalam bab ni, kata dia, tasyawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasyawwufika ila ma hujiba minka minal ghuyubi. Terjemah sekali lalunya, kata dia, keinginan kamu, kehendak kamu, kehalauan kamu, tasyawwuk, kepada apa yang tersembunyi pada dirimu daripada segala keaiban, adalah terlebih baik daripada keinginan kamu, kehendak kamu, kehalauan kamu kepada apa yang ghaib daripada kamu, daripada perkara-perkara ghaib. Dalam bahasa dia tu, apa yang dia nak sebut tu, yang tu yang saya sebut tadi dengan tajuk yang kita baca di atas tu. Jadi dia nak sebut kita ni nisbah keinginan kita khasnya dalam bab nak menjadi abid, jadi salik, nak jadi orang yang kenal Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang lupa untuk kalau boleh macam mana nak boleh capai Allah Ta'ala. Yang tu kot bahasanya. Kalau boleh Allah Ta'ala ni kita nak kenal gila punya. Yang tu lah. Tapi kita tercari-cari tu, cari benda ghaib. Memang Allah Ta'ala ghaib. Ghaib dari sudut kita tak boleh capai dengan absar kita, dengan pandangan mata kita. Bukan boleh tengok. Quran sebut la tudrikuhul absar. Allah Ta'ala kita bukan boleh capai dengan pandangan mata kita. Hatta kita selalu sebut kita boleh hanya capai Allah Ta'ala dengan pandangan hati kita. Jadi nak capai pandangan hati macam mana? Hati memang tak boleh istilah nak capai Allah Ta'ala. Nak faham, nak tasawur zat Allah Ta'ala, mana boleh. Apa-apa tasawur fikiran kita kepada zat Allah Ta'ala, itu bukan Allah Ta'ala. Bahkan silap jadi kufur kalau ada i'tiqad itulah Allah Ta'ala. Ma tasawwara bibalik, Allah Ta'ala adalah bikhilafi zalik. Itu kata-kata ulama tu. Dia kata apa yang tergambar, terhayal, terfikir, terlintas, ada waham, sangkaan dalam fikiran kita, Allah Ta'ala gini rupanya.
Allah Ta'ala ni adalah bikhilafi zalik. Apa sepatutnya dipaham Allah Ta'ala adalah di sebalik tu. Jadi kita memang tak upaya nak boleh mengenali siapa Allah Ta'ala. Hakikat zat itu memang tak boleh. Bukan macam tu kaedah mengenal Allah Ta'ala. Bukan macam tu kaifiat dia. Jadi keinginan kita dalam bab macam tu kadang-kadang memang dia melonjak besar kan. Apatah lagi ada orang yang dia punya keinginan untuk istilahnya dibuka hijab ni, dapat lihat perkara ghaib. Kadang-kadang ghaib tu yang dicari. Kalau tak kenal Allah Ta'ala pun kadang-kadang dapat ghaib lain. Ghaib lain? Benda tu. Kalau boleh pergi alam jin ke, alam malaikat ke, apa istilahnya, pergi alam malakut ke. Boleh nampak jin, boleh berhubung dengan makhluk ghaib. Tambah pula ada makhluk-makhluk ghaib yang mendampingkan dia. Pada dia megah tu. Kita pun tak silap ada perasaan tu. Ramai orang kadang beramal untuk dapat tu. Berzikir macam apa? Nak dapat khadam. Ada pula zikir tujuan dapat khadam. Zikir untuk dapat mazkur. Itu istilah ulama lah. Maksudnya zikir ni supaya siapa yang kita sebut tu istilahnya dapat kita, idrak kita. Cuma nak dapat ke Allah Ta'ala ni. Yang tu yang dia nak sebut. Apa yang sepatutnya kita nak dapat? Asal saya nak sebut tadi ialah ada orang dia berzikir, matlamat dia bukan nak capai, nak kenal Allah Ta'ala. Rasa kehabaan diri pada Allah Ta'ala. Rasa keberhajatan diri pada Allah Ta'ala. Tapi dia zikir, kalau zikir pun dia nak dapat benda lain. Ada orang dia zikir, dengan sebab zikir tu dia boleh tak sedar diri kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai tak sedar lah. Tak betul. Saya ngaji tu guru sebut sesat kalau niatnya. Pasal zikir ni tujuan dia untuk dengan sedar, istilahnya hadir hati kita ke Allah Ta'ala. Kenal kita ke Allah Ta'ala. Rasa berhajat kita ke Allah Ta'ala. Rasa mengharap kita ke Allah Ta'ala. Gerun kita ke Allah Ta'ala. Itu maksud zikir. Bukan zikir ni sampai tak sedar diri. Ada syarahan yang kena ambil itu, tapi saya sebut cakap tu padan. Kalau ada tanya lain, tanyalah. Kalau agak-agak apa yang tak berapa faham tu. Pasal nak sebut tu pun takut melerik tangan lagi. Tapi nak kata ada orang dia zikir macam tu. Tu yang ada orang dia nak dapat alam ghaib ni, keinginan dia sampai macam tu. Sedangkan pengarang kita kata, dia kata keinginan kita pada apa yang tersembunyi pada diri kita, apa yang tersembunyi ni, kata dia daripada segala keaiban. Cuma bahasa dia bahasa klasik sikit. Apa maksudnya ni? Aib ataupun naqais, sifat kekurangan yang ada pada kita sebagai hamba, sebagai makhluk. Yang makhluk tidak akan ada apa-apa perfect. Surely tak akan ada apa perfect pada makhluk. Atas nama makhluk, makhluk ni atau istilah sebut dalam Quran sendiri, makhluk ni sifat besar dia fakir. Quran sebut, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamu ni fakir ke Allah Ta'ala. Dia hurai oleh ulama mufassirin kita, apa maksud fakir ni? Ay antumul fuqara'u ila Allah, maksudnya antumul muhtajuna ila Allah. Kamu ni sentiasa dalam keadaan berhajat pada Allah Ta'ala. Apa pula maksud berhajat pada Allah Ta'ala ni? Mutlaknya kita memang sentiasa bergantung totally, sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Tiada yang lain. Jadi di atas pergantungan kita pada Allah Ta'ala, kenalilah diri kita ni apa? Asal tak ada, Allah yang bagi ada kita. Itulah aib kita yang paling besar sekarang. Jadi sepatutnya keinginan kita yang besar macam mana diajar dan ditunjuk ajar oleh tutur guru para ahli ulama kita, untuk kita boleh istilah mengenal Allah Ta'ala ni adalah dengan mengenal diri. Mengenal diri itu macam mana? Allah aku ni tak ada. Inilah aib kita. Kita nak mencapai, nak mengenal Allah yang ada, bukan sedang kan?
Dari segi iktiraf, kena iktiraf Allah Ta'ala ada. Tapi nak iktiraf Allah Ta'ala ada, mesti bermula dengan kita mengiktiraf yang asal aku ni tak ada. Baru kita akan boleh hidup perasaan yang kita ni sekarang ni ada. Kalau kita duk rasa kita ada, tak boleh mengenal keaiban diri kita yang asal kita ni tak ada, ke Allah Ta'ala kita tak boleh capai. Kita hanya boleh akan istilahnya capai siapa Allah Ta'ala dan mengiktiraf wujudnya dia. La ilaha illallah, antara dihuraikan oleh ulama, la ilaha illallah tu maksudnya la mawjuda illallah. Tiada yang hakiki wujud ni melainkan Allah Ta'ala. Kalau kita duk rasa kita wujud, kita tak sampai ke Allah Ta'ala. Tak faham kita ke Allah Ta'ala. Pasal apa? Sepatutnya keinginan kita yang melonjak, bila bahasa itu dah, meluap-luap untuk Islam mengenal Allah Ta'ala, nak zikir ke Allah Ta'ala ni, dia bermula dengan kita mengenal diri kita, mengenal tak mana? Mengenali aib yang ada di diri kita. Saya rasa tuan-tuan biasa dengar perkataan terjemah atau hal saya nak sebut Arab ni dulu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, saya dikenal Tuhan dia. Besar tu perkataan tu. Setengah ulama kata yang ni adalah perkataan yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi perkataan bila Sayyidina Ali bukan sebarang perkataan tu kan. Dia bukan macam perkataan Melayu mudah lupa macam itu. Saja saya sebut gitu sikit lah. Besar perkataan Sayyidina Ali ni. Istilahnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Orang yang dah sampai tu, dia faham, dia tahu macam mana kaifiat, macam mana nak boleh hadir hati sentiasa ke Allah Ta'ala. Apa dia? Kenal diri. Nak kenal diri tahu mana? Kenal naqais yang ada pada diri kita. Sifat kekurangan dan kefakiran yang ada pada diri kita. Kita nak kenal Allah Ta'ala yang ghani tu, dia tak akan boleh capai melainkan letakkan diri kita ni pada kedudukan makhluk. Kita faham betul kita ni adalah makhluk. Jangan ubah sama sekali kedudukan kita makhluk. Khas makhluk tak mana? Tang kita ni fakir. Apa maksud fakir? Berhajat pada Allah Ta'ala. Tak boleh kenal tu, tak kenal Allah Ta'ala. Apa maksud berhajat Allah Ta'ala ni? Besar sekali pandang. Aku ni, aib besar aku. Apa dia? Aku tak ada. Allah yang bagi ada aku. Buat kena Allah Ta'ala. Ni boleh ada macam mana? Allah bagi ada aku. Ni boleh hidup macam mana? Allah hidup dengan aku. Ni tuan-tuan boleh dengar percakapan saya ni, maksudnya ada nyawa, ada akal, ada pendengaran, ada penglihatan, ada otak dia bagi. Boleh menilai. Allah yang bagi akal dengan aku. Allah yang bagi pendengaran dengan aku. Allah yang bagi penglihatan dengan aku. Allah yang beri kebolehan bercakap pada aku. Bercakap ni saya lah, bercakap lah ni. Ada daya upaya, ada keinginan ni. Dia yang bagi kehendak kat aku. Dia yang bagi kedekat kat aku. Yang aku ni, ya Allah, bila engkau beri semua ni kat aku rasa lemah. La haula wa la quwwata illa bik. Aku tak ada kehendak apa pun. Ya Allah, oleh engkau yang bagi kehendak aku. Boleh datang masjid, boleh datang surau, boleh duduk majlis ilmu, boleh nak dengar, boleh nak ambil faham. Boleh faham lah tu. Kau yang bagi faham kat aku. La ilma lana illa ma'alamtana. Ada orang duduk majlis ilmu tidur, tak ada ambil faham. Macam faham je, tak faham. Sorry yang saya sebut itu sikit kan. Tak apa yang kena sedia tu, nasib baik lah kan. Tak, betul dengar. Kita kadang-kadang nak dengar, sorry saya sebut tuduh-tuduh tuan-tuan. Saya bukan tidur Ustaz, saya nak dengar tapi tak tahulah. Hari duduk je mesti. Nak kata tahajud kuat, tidak je. Baru je bangun tidur pun, tapi habis lah, low power lah, weak lah, bateri macam habis lah, tak boleh nak sedut power lah. Habis baru pasang 5 minit. Dengar, mengaku je, mengiktiraf je. Ya Allah, lemahnya aku ni. Aku nak mengaji, aku nak dengar, aku nak faham. Aku punya kehendak macam tu. Ya Allah, aku lemah. Kau bantulah aku. Tu buat kenal Tuhan. Itulah kenal Allah Ta'ala. Itulah faham siapa Allah Ta'ala. Maksud apa? Faham Allah Ta'ala ni bukan kita gedi-gedi kalau kita faham Allah Ta'ala. Bukan macam tu.
Mengenal fakirnya dan hajat kita ke Allah Ta'ala, tak boleh kita ada apa sesuatu ni melainkan dengan anugerah dia. Atas kita ni kalau boleh apa yang kita nak tu kita usaha kita capai. Jaga kadang kita capai tu kita dapat tu, itulah tak capai namanya. Itulah gagal namanya. Macam apa? Kita belajar faham. Oh, aku faham. Aku faham, tak rasa sebenarnya aku tak faham. Allah yang bagi faham aku. Aku ni tak ada daya pun nak faham. Allah yang bagi faham. Duk rasa aku faham tu, itulah tak faham lagi dengan Allah Ta'ala. Boleh faham ke saya cakap apa ni? Macam berbelit-belit tak? Berbelit kan? Kalau mengantuk memang berbelit. Asal mengantuk dia tak boleh faham. Kita duk faham, kita ni takkan boleh faham melainkan Allah bagi faham. Tu faham. Satu yang dia nak kata, sepatutnya keinginan kita adalah kita mengenali apa yang tersembunyi pada diri kita, kenali balik diri kita yang asal ni kita tak ada, Allah bagi ada kita. Kita asal ni mati, Allah yang bagi hidup. Kita asal daripada air mani, tak apa pun tak ada. Sperm tu kalau selonggok lah, pufi bahasa itu kan. Macam mana? Kita tengok, itulah kita ada asal. Khuliqa min ma'in dafiq. Ni asal usul kita. Tapi kita tak rasa pun asal usul, duk rasa, rasa sesuatu kat kita kan. Kita duk rasa kesempurnaan yang dapat kat kita ni, inilah kita. Kita tak rasa Allah yang bagi kat kita. Allah bagi kat kita tu khas dalam bab mengenali apa? Aku tak ada apa. Aku zero, kosong. Dia yang bagi ada aku. Kenal Allah Ta'ala. Nak kenal Allah, engkau wujud ya Allah, aku tak. Kalau engkau wujud, aku wujud, boleh kena. Engkau wujud cara engkau ya Allah, aku wujud cara aku. Tak kena, tak sampai. Tak boleh. Kita mesti rasa fakir. Fakir dalam bab zat, fakir dalam bab sifat. Ada sebagainya saya pernah cerita tentang bab akidah ni. Fakir dalam bab perbuatan, dalam bab af'al, fakir dalam bab milik. Kita ni segala-gala fakir dengan Allah Ta'ala. Satu, sepatutnya keinginan kita dalam bab mengenal Allah Ta'ala ni kena pandang aib kita. Satu, diajar oleh ulama, kita ni dalam prinsip khasnya dalam mengenal Allah Ta'ala ni, khasnya besar sekali wujud dulu. Bagi faham wujud dulu. Apa dia? Aku asal tak wujud. Allah beri wujud aku. Itulah aib paling besar sekali kat kita. Dan sifat besar sekali ke Allah Ta'ala, kita mesti boleh mengiktiraf wujud dia. Dan sentiasa hadir dalam hati kita, Allah lah wujud. Semua makhluk asal tak wujud. Antara yang tak wujud tu aku. Ni boleh ada ni, Allah yang bagi wujud aku. Itu pertama sekali. Jalan kenal Allah Ta'ala. The first step pergi Allah Ta'ala situ. Mula-mula iman kita ke Allah Ta'ala situ sebenarnya. Kalau kita tak boleh mengenal diri kita yang asal kita ni ma'dum, kita ni adam. Isyarat Quran sebut, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Kata Allah Ta'ala, aku yang cipta engkau. Sebelum ni kata dia, engkau tak ada apa benda pun. Itulah kita. Kita tak nak rasa aku tak ada apa benda tu. Kita tak bawa kepada dan cuba hadir dengan diri kita ni, aku ni asal tak ada tu. Kita tak bawa diri kita ke situ. Satu, kita tak boleh rasa keberhajatan diri kita kepada Allah Ta'ala. Bahkan kita dah rasa sempurna tu satu. Kalau tak sempurna pun, katalah kita berhajat pada ubat. Kita dok rasa hajat ke ubat kuat lagi. Dah kita tak rasa kat kita sesuatu. Kita rasa kita kurang. Jadi nak sempurnakan kat kita rasa apa? Kita rasa kat makhluk lain pula. Rasa kat duit. Dengan ada duit, aku sempurna. Rasa kat ubat. Dengan ada kat ubat, aku sihat. Rasa kat makan. Dengan ada makan, aku kenyang. Dengan ada minum. Ada minuman, aku hilang dahaga. Ada rumah. Ada rumah, aku hidup selesa. Ada bini. Makan minum aku dijaga. Dengan ada anak. Kemuliaan aku akan terpelihara. Contoh lah kan. Kita akan rasa hajat kita. Makhluk. Tak rasa fakir kita ilallah. Habis? Punah kita. Tak sampai kita ke Allah Ta'ala. Walaupun duk sujud ke dia.
Pasal apa? Sujud jasad, raga ke Allah Ta'ala, jiwa tak ada. Nak hidupkan jiwa ke Allah Ta'ala ni, tu dia kata keinginan kita sepatutnya macam mana dia ajar oleh ulama kita, tutup guru kita, pandang aib kita, rasakan diri kita ni dengan Allah Ta'ala, kita dengan Allah Ta'ala ni kena rasa, aku ni tak ada, engkau bagi ada aku, ya Alhamdulillah. Jadi bila kita daripada tak ada, dia bagi ada, banyak puji dia lah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Duk rasa macam kita ni hebat, subhanallah bihamdi, subhanallah, maha suci Allah. Sebut subhanallah ni apa? Apabila kita ada kesalahan dari sudut merasakan dekat makhluk, khasnya diri kita ke makanan, minuman, obat atau benda tanah, pangkat, kebesaran, apa seumpama itulah yang nama makhluk ni. Kita rasa makhluk ni macam there is something there. Yang kita pula bertaut hati, tertaut hati, apatah lagi ada perasaan cinta, rasa pergantungan, rasa pengharapan besar. Bahkan rasa kalau tak ada hak ni, tak tahulah apa jadi kat aku. Oh, salah besar kita tu. Kita istilahnya dah ada dua ma'bud. Kita punya pergantungan ni dua dah. Kalau ke Allah Ta'ala ada, kat makhluk ada, salah tu, syirik dah tu. Bahkan tak ada langsung pun ke Allah Ta'ala, yang ada hanya pada makhluk. Ni memang syirik gila kan. Dah tu kena keluar kita daripada masalah ni, belenggu ni, hijab ni. Jadi apa jalan buka hijab ni? Buka hijab bukan pergi cari nak kenal Allah Ta'ala yang ghaib tu, susah. Buka hijab ni, aib yang ada kat kita, kita buka tu. Saya nak sebut pasal macam mana, londehkan diri kita ni, kenalilah kita ni asalnya fakir ke Allah Ta'ala. Itu jalan nak sampai ke Allah Ta'ala. Kita nak berjalan tu. Kalau ni sihat lagi, tak pakai tongkat, tak perlu apa-apa, tak perlu pegang dinding, rasa sihat, duk rasa aku kuat berjalan. Aku umur 80, orang lain semua bertongkat dah, aku tak bertongkat. Orang ni sakit apa? Gaut lah, apalah. Aku tak ada gaut pun. Pandang orang pun pandang kat tepi. Gaut ni, tengok aku tak ada gaut pun. Habis lingkup kita tak rasa apa. Pasal apa? Duk rasa kita punya daya upaya. Duk rasa apa yang ada kat kita ni pemilikan kita. Kalau kita rasa la haula wala quwata illa billah, tak ada daya upaya aku melainkan Allah, dia yang bagi berjalan aku. Setiap langkah kita kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma nak dapat macam tu memang kena banyak zikir dan fikir Allah Ta'ala. Memang jalan dia zikir, jalan dia fikir. Kita belajar ni proses ilmu, macam mana nak faham. Dah faham buat apa? Latih. Dia kena ada proses tarbiyah, tazkiyah, itu istilah-istilah ulama ada. Apa maksudnya? Kena latih. Pasal hidup kita ni boleh hadir hati ke Allah Ta'ala, faham ke Allah Ta'ala. Khas kita bicara ni, faham ke Allah Ta'ala tu macam mana? Rasa kefakiran diri ke Allah Ta'ala. Itu nikmat paling besar. Kita rasa kita berhajat pada Allah Ta'ala ni nikmat paling besar. Hilang rasa berhajat pada makhluk. Kalau ambil makhluk pun kita akan rasa, engkau pun makhluk, aku pun makhluk. Engkau dengan aku sama level dari sudut makhluk. Sebenarnya aku berhajat pada Allah Ta'ala. Kalau air, tengok air tu, engkau pun makhluk, aku pun makhluk. Bahkan akunya level makhluk lagi tinggi. Aku manusia, engkau air. Istilahnya engkau jamadat, engkau bukan benda hidup, aku ni hidup. Sepatutnya engkau yang perlu aku, bukan aku perlu kat engkau. Tapi aku rasa perlu kat engkau. Tak kena aku ni. Sebenarnya aku perlu ke Allah, aku kan perlu ke air. Air ni jalan aku nak mengenal Allah, pasal Allah yang bagi jadi air. Aku berhajat ke Allah sebenarnya, bukan hajat pada air. Allah suruh aku minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau kita duk latih untuk jadi memang sampai ke Allah. Jadi jalan ni macam mana? Kenalilah diri, kenalilah kita ni makhluk, berhajat. Fakir, 24 jam kan kita fakir ke Allah Ta'ala. Itu yang dia kata, keinginan apa yang tersembunyi pada diri kita dengan segala keaiban, yang tu lagi baik untuk kita kejar dan usaha dapatkan, berbanding daripada keinginan kita
dengan apa yang terhijab daripada diri kita, nak boleh faham perkara-perkara ghaib, khas ghaib sebut sini Allah. Takkan nak faham Allah Ta'ala dengan nak boleh nampak Allah Ta'ala. Bukan gitu. Kalau berlaku kisah pun dalam Quran, Bani Israel ni, waktu zaman Nabi Musa dulu, waktu mereka ni terlepas daripada Fir'aun dan tenteranya, waktu berjaya menyeberangi Laut Merah setelah dipukul oleh Nabi Musa, katuk laut tu, 12 lorong, boleh pergi seberang sana, selamat daripada gangguan Fir'aun dan tentera-tentera dia di atas destinasi nak pergi ke negeri Palestin, Masjidil Aqsa tu. Antara permintaan daripada Bani Israel ni, dia kata apa? Arinallah jaharatan. Wahai Musa, kau bagi kami ni doa, minta arinallah, dia minta ni, perlihatkan kami ke Allah Ta'ala jaharatan, kami nak nampak Allah Ta'ala terang-terang. Bayang, ada manusia yang minta sampai macam tu. Memang kalau kita tak minta bagus lah. Tapi kadang-kadang kita rasa kita nak kenal Allah Ta'ala macam tu. Bukan macam tu jalannya dia. Kedah kita ahli sunnah wal jamaah, tambah kita belajar dengan perjalanan tertib para ulama', tambah kita tengok perjalanan Hikam bin Athaillah ni, semua orang ahli tauhid, ahli sufi, di atas manhaj ulama' ahli sunnah wal jamaah. Jalan kita nak mengenal Allah Ta'ala adalah kenal aib yang ada kat diri kita. Kalau kita nampak diri kita hebat, aku hidup, Allah Ta'ala hidup, zikirlah kau ya Hayyu ya Qayyum, tak ada jatuh hati kita ke Allah Ta'ala. Bahkan dia rasa aku hidup, aku sihat, aku kuat, aku pandai, aku banyak harta. Habis lingkup kita kan. Maksud apa? Kita akan rasa hebat diri kita, hebat apa keliling kita, hebat ke makhluk hebat. Bahkan nanti dia sampai tahap cinta makhluk. Bahasa disebut dalam hadis Nabi SAW, cinta dunia. Isyarat Rasulullah, dia kata hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kata dia, kasih dunia adalah ibu kepada setiap dosa, kemaksiatan, kesalahan. Apa ni terhijab pada Tuhan, punca dia hubbud dunya. Antara hub tu pasal apa? Pasal kita duk rasa apa yang ada kat kita dan keliling kita ni, dia ada sesuatu, there is something there kan. Something there tu tak mana? Dari sudut kesempurnaan dia. Dia rasa kita sempurna, makhluk yang ada ni sempurna, makhluk ni boleh memberikan sesuatu pada aku pun boleh memberi sesuatu pada orang. Habislah tak kenal lah diri kita siapa. Kita ni kalau hebat, ada duit juta-juta pun kita bagi orang senang dengan sebab kita. Kalau kita pandang sebenarnya aku ni fakir, aku pun berhajat, yang ni aku hanya tunaikan kesusahan orang, yang harta benda pun Allah Ta'ala bagi ke aku bagi balik kepada orang yang memang Allah Ta'ala perintah aku untuk tolong orang. La ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Siap. Baru kena yang tak. Baru kita tak rasa bergantung ke makhluk, kedekut orang akan hilang. Pasal apa? Tak rasa duit kita, ambil bagi, esok lain, orang Ta'ala bagi lain pula. Kalau duk rasa duit kita, kita bantu orang kita masalah lah. Macam mana? Kalau aku tak bantu tu, mampus dia. Habis lah, lingkup kita. Itu kalau kita sebut kita tak bantu. Allahumma salli alaihi wasallam. Tambah kita duk tengok kita pula. Ni aku ada duit, nak baik aku, orang duk rasa baik aku, hebat aku. Habis orang ikut juga kita. Tak ada jalan tuan-tuan untuk boleh sampai ke orang Ta'ala kalau kita duk rasa kita dalam keadaan sempurna. Allah bagi kita, memang dia bagi kita dalam keadaan sempurna. Yang tu antara istilah gurur. Yang inilah dia panggil zakharifid dunya, apa perhiasan dunia. Yang Quran sebut innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Dunia ni perhiasan. Dunia ni adalah ujian. Yang turut bahasa banyak ayat Quran mention dekat kita macam tu. Istilah ujian, perhiasan tak mana? Kita terhias kesempurnaan. Aku sihat, aku pandai, aku cerdik, aku lawa, aku comel. Aku ada kederat, aku melihat, aku mendengar. Kita terhias dengan benda-benda tu. Sedangkan
Kat kita ni, ada apa? Nak tahu asal kita, tengok orang mati. Itulah kita. Mayat. Quran sebut kuntum amwatan. Kamu ni mayat. Cuma dalam tafsir kata ulama, apa maksud kuntum amwatan ni, kamu mayat ni apa maksud dia? Maksudnya kamu ni asal tak ada. Kamu ni semua dalam ilmu aku, kata Allah Ta'ala. Semua kau ni dalam ilmu aku. Nampak aku tu, nampak pelik kan tak? So, kita ni semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita ni, itulah istilah mayat, kuntum amwatan. Asal kita makdum, tu amwatan kita. Fa'ahyakum. Kemudian, dihidupkan kita. Apa maksud dihidupkan kita? Dia yang jadikan kita. Macam mana boleh ada proses permanian daripada sperm, disenyawakan dengan ovum, duduklah rahim mak kita, dibesarkan, khalqan min ba'di khalqin, satu kejadian tukar-tukar sampai 9 bulan keluar, 9 bulan 10 hari. Keluar pun, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia yang keluarkan kita daripada perut ibu kita. Bukan kita keluar sendiri. Allah yang bagi kita keluar. Mana ada apa kat kita? La ta'lamuna syai'a. Kita pula mana ada pengetahuan. Nangis pandai. Menangis pun bukan kita menangis. Allah yang bagi kita menangis. Wah. Wah. Mana ada apa kat kita? Mak kita suap. Tu pun Allah yang bagi kedekat untuk mak kita suap susu apa. Woi. Kalau tak ada susu, mak kita kelang kabut lah, bapak kita cari apa. Kita mana ada apa, tak kena apa kan? Siapa yang bagi apa semua anugerah ni? La ilaha illallah, Allah yang bagi. Allah al-mu'ti, la mu'tiya wa la mani illallah. Ni tauhid kita. Kita biasa dengar tak ungkapan-ungkapan tauhid macam tu kan? Jadi, apa jalan nak bawa ni? Kenalilah aib yang ada ni. Cuba belajar macam tu kot. Saya guna kata londehan apa orang Ta'ala beri anugerah kat kita yang kita rasa kita punya tu, londehkan diri kita. Mana nak londeh dari mana? Asal aku tak ada, asal aku mayat, asal aku bodoh, asal aku tak ada kehendak, nak pergi masjid pun tak ada. Kalau boleh tidur ni, peluk bantal selimut, mesti sejuk pula. Jangan. Itu kalau yang kaki tidur. Yang kaki makan ke, kalau boleh duduk kedai, ni pun banyak kau hati canai je. Contohlah kan. Hai, dah nampak tu canai? Hati canai, telur goyang, tabur daging tabur, kuah kambing pula. Telioy. Walaupun duduk sini, hati duduk dalam dua majlis. Saya tak kata siapa-siapa tu. Siapa kena tu nasib lah kan. Tu tak, inilah keadaan yang ada kita. Yang ni lah menyebabkan kita tak sampai ke Allah Ta'ala ni macam ni. Kalau kita nak zikir pun tak baju. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita kadang-kadang kita zikir di atas kaifiat nak capai Allah Ta'ala. Bukan senang kan. Kaifiat zikir ni nanti yang dia nak sebut garang kita ni, biasanya dia ajar kita je. Kita apa? Lebih baik kita bongkar kan, itu yang saya guna pasal londeh kan. Apa yang ada kat kita ni, apa dia? Aib yang kita tak nampak kita aib. Kita dah rasa kita kamil, dah rasa kita sempurna ni. Londeh kan ni kita, inilah asal kita. Kita asal tak ada, kita asal mayat, kita asal bodoh, kita tak ada kehendak, tak ada kedekat, kita asal pekak, kita asal buta, kita asal bisu. Itu yang para ulama dia sebut apa? Wujud dan segala sifat ma'ani. Kita belajar sifat 20 tu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ni hakiki Allah Ta'ala punya. Makhluk tak tumpang sikit pun. Ada pada kita ni limpah kurnia, anugerah daripada Allah Ta'ala semata-mata. Kita tak campur tangan sikit pun, dia beri directly kat kita. Tak pernah putus sama sekali. Alhamdulillah. Jadi jalan nak mengenal tu, kenal diri akan kenal ilahi. Bagi rasa fakir. Memang bila kita rasa fakir, akan rasa Allah Ta'ala ghani. Itulah. Itu maksud kita baca mantra ni. Kemudian seterusnya dia kata, Al-haqqu laisa bimahjubin, wa innamal mahjubu anta anin nazari ilaihi. Izlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun
wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun wa huwal qahiru fawqa ibadi. Ni pun dalam bahasa dia kan. Tapi di atas faham kita hak tadi tu, baca dia boleh faham. No, insya-Allah. No, dia kata apa? Kata dia al-haq itu tidak dihijab. Al-haq ni siapa? Allah, ya. Salah satu nama Allah Taala adalah Al-Haqqu, Al-Haqqul Wakil, Al-Qawiyul Matin. Salah satu dalam Asmaul Husna itu. Allah ni sebenarnya bukan ada dihijab oleh apa pun. Takkan Allah kena hijab? Ada sesuatu yang lagi besar ke hijab kita dengan Allah Taala? Allah dengan hijab, siapa yang Tuhan? Siapa hijab siapa? Takkan ada hijab menghijab Allah Taala? Ada pula. Tak kena faham tu. Tu dia kata dia al-haqqu laisa bimahjubin. Kata dia Allah ni sebenarnya tak ada hijab. Ni orang ahli tauhid, orang yang kenal Allah Taala. Bahasa dia padu kan. Kita ni dia rasa hijab. Perkataan ulama yang kenal Allah Taala kata dia Allah mana ada kena hijab apa? Yang hijab tu kita. Kita yang menghijab diri kita. Kita tak kenal dan tak boleh rasa fakir dengan Allah Taala. Itulah hijab kita dengan Allah Taala. Kalau sebut dengan bahasa mudah gitu. Jadi sebenarnya Allah bukan ada hijab. Kalau kita boleh rasa fakir dan berhajat diri kepada Allah Taala, sentiasa terbuka hijab kita dengan Allah Taala. Faham tak bahasa tu? Boleh? Faham? Boleh? Kedua tidak. Kadang-kadang bahasa macam tu dia payah sikit kan. Dan kita tak faham pun, dia tak faham maksud tu. Boleh? Faham saya sebut? Kena ulang sekali lagi. Kita duk rasa kita asal tak ada, Allah yang bagi ada. Tu istilah terbuka hijab lah tu. Nak tunggu buka hijab tu macam langit terbuka, nampak, wah. Itu bukan terbuka hijab. Itu terbuka langit. Bukan buka hijab. Dah akhirat esok melihat Allah Ta'ala dalam syurga pun bukan tengok tu, nampak Allah Ta'ala terbuka hijab itu. Bukan macam tu. Tuan-tuan faham macam tu, sesat. Wajib syahadah lain. Bukan macam tu. Macam mana kaifiat melihat Allah Ta'ala? Masya Allah, kaifiat mana boleh cerita? Wajib kita beriman nisbah Allah Ta'ala akan beri kita kebolehan untuk melihat dia. Melihat dia bukan macam melihat makhluk, bukan. Melihat Allah Ta'ala bukan di depan, bukan Allah di depan kita, di belakang kita. Tu tengok di atas kita, tu buka. Bukan macam tu, subhanallah, bukan macam tu. Macam mana? Tu istilah melihat Allah Ta'ala ni, kalau atas tengah bahasa memang sebut buka hijab. Tapi apa maksud buka hijab tu? Bukan buka hijab tu maksudnya Allah Ta'ala ada hijab, tu buka hijab. Bukan macam tu. Istilah buka hijab ni saya ngaji sebagian yang berguru dia guna istilah macam ni. Melihat Allah Ta'ala ni, kalau guna bahasa buka hijab pun dengan mana? Allah Ta'ala beri kepada kita keupayaan luar biasa untuk melihat dia. Itu ni sebab alam sana lah. Atas kita kat dunia pun, soal ni kita nak bicara ni, boleh tak buka hijab? Macam mana nak buka hijab? Tengok kita ni, aku tak ada, ya Allah kau bagi ada aku. Buka hijab dah lah tu. Bukan buka hijab ni, buka tu. Nampak lah. Bodoh lah tu. Bodoh ni. Tak faham. Tak faham. Selama ni itulah kita tak sangka. Allah Ta'ala ni kita sangka macam tengok tirai bertutup, buka. Nampak? Tu buka hijab. Sekali lagi saya sebut. Bodoh. Bukan faham itu. Senang pun bodoh tu. Senang kan. Boleh lindung buat apa. Salah. Tanggapan kita salah. Faham? Di mana buka hijab? Ya Allah. Aku ni asal tak ada engkau yang ada dengan aku. La ilaha illallah. Yang wujud ni sebenarnya engkau. Aku ni asal tak ada. Memang makdum bunyi urdu lah. Geram saya tu urdu kan. Buat urdu saya ngaji. Urdu tu macam tu bahasa dia. Saya duk sebutkan bahasa urdu tu. Memang makdum aku ni asal tak ada pun. Apakah wujud kau lah ya Allah yang wujud. Aku asal tak ada. Nak rasa, nak faham wujud dia tu susah. Bukan boleh capai. Bukan buka hijab. Wujud Allah Ta'ala. Bukan macam tu. Hadir yang aku tak ada, engkau bagi ada aku. Buka hijab dah lah tu. Lagi banyak kita zikir, lagi banyak fikir. La ilaha illallah. Allah apa? Allah tu nak bagi faham.
Aku tak ada, engkau bagi ada aku. Aku mati, engkau bagi hidup aku. Aku jahil, engkau bagi alim, ilmu kat aku. Aku tak ada kehendak apa, engkau bagi kehendak kat aku. Boleh main masjid, main surah, main mengaji ni. Aku jahil, engkau yang bagi faham aku. Aku ni tak ada kedekat, kau yang bagi kedekat aku. Boleh berjalan, boleh makan, boleh minum, boleh lihat, boleh dengar. Kedekat kita, dia bagi. Sempurna pula tu. Nak aja boleh buat. Nak pergi sana ke? Ni pula. Mata pun melihat, mata terang lagi. Telinga pun terang lagi. Otak pun cergas lagi. Ingatan pun kuat lagi. Jadi semua ni perhiasan dia beri kat kita. Kita asal apa? Zero. Tu istilah buka hijab. Mana? Rasa, ya Allah, aku ni tak ada daya upaya. La haula wa la quwata illa billah. Ana dhaif. Ana faqir. Aku ni dhaif, ya Allah. Engkau yang beri pada aku. Alhamdulillah. Itulah buka hijab. Ni sebab kita punya perjalanan sebagai hamba, itulah buka hijab. Tu dia kata, Al-Haq Allah Ta'ala ni bukan ada hijab apa. Yang dihijab itu hanyalah kamu daripada memandang dia. Cuma kita nak pandang Allah Ta'ala, memang kita tak boleh pandang dia dengan mata ni, tak boleh. Tu kalau kata pandang dengan mata hati, apa maksud pandang Allah Ta'ala dengan mata hati? Pandang kita ni dengan kedaifan diri, kefakiran diri yang asal kita tak ada. Tengok sifat mani tu kalau tuan-tuan susah. Saya memang sebut tu pun. Saya ngaji pun Tok Guru duk syarah ilmu tauhid, kita belajar bab akidah ni. Inilah akidah kita ke Allah Ta'ala. Cuma yang ni praktikal macam mana nak bawa dia, nak tatbik, apa istilah nak synchronize kan. Kita belajar ilmu tauhid tu dengan amalan harian ni supaya rasa kehambaan diri tu macam mana. Inilah jalan dia. Bukan perlu ngaji tahap PhD ya. Ni ngaji sifat 20 tuan-tuan. Memang sifat 20 Ada sifat lain pun. Nak mari buka hijab tu. Jadi kita yang sebenarnya terhijab daripada memandangnya. Jadi macam mana nak boleh pandang dia? Pandang fakir kita dan kefakiran kita ni Allah yang beri. Hadza min fadli Rabbi. Ini limpah kurnia Allah Ta'ala yang beri. Dia bagi hidup aku. Dia bagi melihat aku. Buka hijab dah lah tu. Pula tu bukan mulut. Ni saya sebut mulut kan. Dalam hati tu. Yakin. Tak ada ragu langsung. Besyak. Syak nahi hai. Tak ada syak langsung. Tu syahid lain tu. Dia kadang-kadang nak cakap Urdu juga. Bahasa Urdu ni manis sedap sebenarnya. Dia jadi khusyuk tahir kan. Allah. Apa saya nak cerita ni? Dah lalu dia pergi fucur tahir pula dah. Apa nak rasa, ya Allah, aku ni asal dhaif, kau lah yang bagi aku semua ni. La ilaha illa anta. Ilah ni engkau. Maksud apa? Aku bukan ilah, aku makhluk. Aku takkan ada sifat ilah ni. Itu apa? Aku asal tak ada, engkau yang bagi aku ada. La ilaha illa anta. Buka hijab. Tu buka hijab. Baik, apa hujah untuk membuktikan data pernyataan dia kata Allah Ta'ala ni bukan hijab, bukan dihijab. Kata dia, sekiranya dia ni Allah Ta'ala ni, Allah ni jika dihijab oleh sesuatu, izlau hajabahu syai'un, kata dia la satarahu ma hajabahu. Kalau Allah Ta'ala ni dihijab, nescaya dia ditutupi oleh apa yang menghijabnya. Betul kan? Kalau saya kena hijab, bodoh serupa lagi lah. Saya kena hijab. Jadi ada sesuatu lah hijab saya. Ada dinding. Dinding hijab tu bahasa dinding lah. Jadi siapa power lagi? Yang mendinding ke yang didinding? Yang mendinding lah. Jadi siapa? Tuhan. Hijab tu lah Tuhan. Pasal hijab tu menghijab kita daripada Allah Ta'ala. Apa ni yang kau faham ni? Boleh faham kan yang tu kan? Lagi? Disebut apa ni? Dia ditutupi oleh apa yang menghijabnya. Dan sekiranya ada baginya sesuatu yang menutupi. Kalau ada sesuatu menutup Allah Ta'ala, nescaya ada bagi kewujudannya sesuatu yang menghadkan dia. Allah Ta'ala memang wujud. Lepas tu tak boleh faham wujud dia. Ada hijab menutup wujud dia. Boleh?
Jadi wujud Allah Ta'ala ni dia mahdud. Dia orang kata apa? Ada sakatan untuk kita boleh dapat wujud dia. Sedangkan la mawjuda illallah. Yang wujud ni Allah je. Dan jalan nak faham Allah Ta'ala wujud apa? Kita ni mendalilkan wujud dia. Kenapa pula kena hijab pula? Jadi masalah hijab tu apa? Kita tak mengenal cara mengenal yang betul, yang kita cuba nak mengenal dia. Tapi kaifiat tak betul. Jadi kaifiat kita nak mengenal Allah Ta'ala, memang ulama ajar pun suruh pandang diri. Yang man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Man arafa rabbahu, fana nafsu. Yang tu pun kalau ke sana nanti takut faham lain ni. Saya sebut ini dulu. Tak arafa nafsahu macam mana? Baik kenal. Kita ni asal tak ada, Allah Ta'ala ada. Siap. Makhluk ni, itu kita. Makhluk semua ni asal tak ada. Tengok matahari. Macam mana nak boleh faham wujud Allah Ta'ala? Matahari. Asal tak ada. Ni ada. Allah yang ada matahari. Buka hijab. Boleh faham saya sebut apa? Tak faham tanya lain. Buka hijab. Tak faham lah Ustaz. Tak faham lah Ustaz. Astagfirullahaladzim. Hadanallah ila siratim mustaqim. Kita boleh sedar, boleh faham. Apa kita tengok tu makhluk Allah. Makhluk Allah tu mendalilkan Allah Ta'ala. Tu bukan hijab lah namanya. Kena dah lah Allah Ta'ala. Dan memang itu pun kaifiat nak mengenal Allah Ta'ala. Apa saja yang dapat kat kita, kita boleh rasa ni semua daripada kurniaan dia. La ilaha illallah. Bukan hijab dah lah tu. Tu bukan hijab ni. Bukan. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Jadi kalau ada sesuatu yang menghijab Allah Ta'ala, nescayalah Allah Ta'ala ni wujud dia ni mahdud, dihadkan. Dan setiap apa yang menghadkan sesuatu, kalau ada sesuatu menghadkan sesuatu, maksudnya hijab ni menghadkan wujud Allah Ta'ala, maka dialah yang mengerasinya. Kalau sebut nisbah Tuhan, siapa Tuhan kalau gitu? Hijab tu ke Allah Ta'ala ke? Siapa Tuhan? Hijab tu lah Tuhan. Boleh faham soalan kan? Kalau jawab Allah Ta'ala tu tak faham soalan tu. Kan? Allah ada hijab menghalang daripada kita nampak dia. Boleh faham wujud dia. Jadi bukan Allah lah Tuhan. Hijab tu lah Tuhan. Hijab tu Tuhan. Ya betul. Boleh faham kan? Kita sebut apa kan? Cuma bahasa disebut sini, laukana lahu satirun lakana alwujudu wa kana liwujudi hasirun wa kullu hasir li syai' fa huwa lahu qahir. Setiap yang boleh menghijab sesuatu atau istilah bahasa Arab itulah dipanggil qahir. Itu istilah bahasa Arab, pasal dia sebut ayat Quran wa huwal qahiru fawqa ibadih. Jadi kalau ada yang menghijab Allah Ta'ala, maksudnya yang itulah Tuhan. Allah Ta'ala ni jadi makhluk pula. Pasal apa? Pasal ada hijab yang menghijab dia. Ada pula. Kalau itu, adakah Allah Ta'ala kena hijab? Tak. Allah Ta'ala tak ada hijab apa ke dia. Kita sebenarnya yang hijab. Ada apa hijab kita? Dengar saya sebut. Kasar sikit saya sebut ni. Bodoh kita. Itulah hijab kita. Tak bodoh macam mana? Bodoh kita masih tak faham sampai lah ni. Makhluk tu apa? Dan aku ni makhluk. Semua yang ada ni makhluk. Makhluk takkan boleh ada melainkan Allah lah yang menjadikan makhluk. Pelajaran ni kita pernah belajar dulu dalam matan. Semua itulah setiap kataan kitab kita ni semuanya zahir saja kan. Jadi kalau istilah Urdu saja saya sebut macam mana. Yang tu sebut lagi ada orang marah pula. Saya sebut macam mana. Tuan-tuan kalau nak tengok muka surat 5, matan ke-15, ke-16 itu. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa allazi azhara kull syai'. Kan Allah yang mewujudkan sesuatu. Bila Allah mewujudkan sesuatu, tentulah Allah lah yang wujud, bukan yang diwujud tu wujud. Boleh tak? Sebelum Allah Ta'ala wujudkan ni, mewujudkan semua makhluk, siapa wujud? Allah lah wujudkan sesuatu. Dan setiap sesuatu yang diwujudkan ni, siapa yang mewujudkan dia? Allah lah. Jadi siapa yang wujud?
Allah. Cuma ulama kita, saya nak sebut kata ulama kita, itu yang ulama kita ajar. Apa dalil wujud Allah Ta'ala? Lewat tak? Baru alam ni. Jadi nak faham wujud Allah Ta'ala, tengok makhluk ni, kenalilah bahawasanya ni makhluk ni baharu. Yang kodim apa? Allah. Jadi apa kesimpulan nak cerita ni? Semua makhluk ni asal tak ada, ni tengok ada. Langit bumi, Allah bagi ada. Tengok kita ni. Allah bagi ada aku. Tengok cermin. Allah cipta aku. Baikkanlah akhlak aku, ya Allah. Bagi aku beriman dengan Kau, ya Allah. Itulah kita punya kaedah tauhid. Istilah buka hijab kita macam tu lah. Diajar oleh tutur para ulama kita. Jadi banyak kenalkan kefakiran diri ke Allah Ta'ala. Banyak pandang asal usul kita, aku ni asal tak ada. Itulah kata kunci untuk buka hijab hubungan kita dengan dia. Itu kot bahasa nak sebut. Sebenarnya very simple je sebenarnya pelajaran ketuhanan. Tapi jaga ilmu memang simple tuan. Sebenarnya dalam bab mengenal Allah Ta'ala. Tapi nak boleh hadir hati ke Allah Ta'ala, musuh kita paling besar siapa? Okay. Apa kerja syaitan? Kerja syaitan ni dia akan melalaikan kita dan melupakan ilmu kita tentang makhluk ni Allah bagi ada, aku ni asal tak ada, makhluk semua asal tak ada, Allah yang bagi ada. Dia akan bagi kita lalai sampai tak rasa Allah lah yang menjadikan benda ada ni. Bahkan kita duk rasa makhluk ni memang ada. Aku ada, matahari ada, bulan ada, isteri ada, anak ada duit, ada pangkat, ada. Sampai nanti aku takkan boleh ada, melainkan ada ubat, melainkan ada makanan. No, dia manipulate kita sampai bengong bodoh macam tu. Bahasa rundahnya. Bukan bengong bodoh lah. Bengong sebengong-bengongnya. Sampai tak ada langsung perasaan hati kita ke Allah Ta'ala. Tak hadir langsung Allah lah wujud. Bahkan duk faham, aku wujud, duit wujud, anak bini wujud, langit bumi wujud, matahari wujud, ni siang wujud, roti canai wujud, roti canai lagi sebut, nasi lemak wujud. Duk wujud ni makhluk aja. Tak pernah faham wujud Allah Ta'ala. Sedangkan jalan wasilah ke Allah Ta'ala apa? Makhluk. Tak wujud. Allah yang wujud. Tiang Quran sebut, aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Mana saja kamu berhadap, kamu boleh faham sebenarnya Allah lah yang wujudkan apa yang kamu lihat. Itu kefiat mengenal Allah Ta'ala. Siapa? Mana ada makhluk jadi sendiri, betul? Tu siapa bagi jadi makhluk? Jadi tengok makhluk, nak faham siapa? Kalau saya buat misal gini, saya nak bagi contoh tu, contoh kaifiat berfikir kan. Kita kadang cara kaifiat berfikir tak betul, payah nak dapat. Kalau katalah kita ni guru mengajar sekolah pasti, sekolah budak-budak. Tuan-tuan tengok budak-budak tu kenal bapak ni. Ni bayangkanlah tuan-tuan jadi cikgu. Tuan-tuan duk bayang tuan-tuan apa ke tu, tak ada lah dapat bayang. Anak murid ada 100 orang sekali pun, tuan-tuan kenal bapak dia tu. Tuan-tuan tengok anak dia. Yang ni dia dekat rupa mak dia. Yang ni dekat rupa bapak dia. Yang ni anak orang ni, rumah dia kat simpang tu. Tengok budak ni kenal bapak dia. Betul tak? Betul tak? Tak kenal. Memang bodoh kalau itu. Tak kenal tu. Tuan-tuan tengok kereta, tengok motor ni. Ni motor Tok Imam, ni motor Tok Bilal, ni Tok Mursi, ni Tok Ketua Kampung. Ni Pak Long, Pak Ngah, Pak Cik, Pak Su, Pak Long. Kan. Macam tu kan? Kan. Macam tu kan? Tak kenal tu, yang bodoh, tak ada maklumat apa langsung. Yang tua bukan senang. Nombor pelat ke apa kanan, tengok dah cuai kereta tu misalnya. Tengok pakai motor lain pula, ni motor siapa ni? Tak kenal lah kita. Makhluk paling senang untuk kita kenal ke Allah Ta'ala. Apa dia? Tak ada makhluk yang berdiri sendiri. Semua makhluk adalah makhluk Allah. Dia punya reference dia satu je. Makhluk susah kita nak kenal reference siapa tau. Kalau tuan-tuan biasa tengok saya pakai ni, senang. Ni biasa kenal ni Ustaz Rozaini punya ni. Kalau saya pakai ridak lain, tengok ridak ni siapa punya ni, tak kenal. Ni siapa punya, tak kenal.
Makhluk ni sebenarnya, mana ada makhluk yang bukan Allah Ta'ala Khalik? Okey, faham kan? Jalan nak kenal Allah paling senang. Tapi jaga, tergelincir daripada Allah Ta'ala pun paling senang juga. Satu apa jalan supaya jangan lalai ni? Zikir. Ilmu dah ada ni, faham untuk macam mana? Zikir, dan jangan gaduh nak cari benda ghaib. Cari hak zahir ni, apa dia? Pandang aib yang ada pada diri kita. Itulah matan yang kita baca yang mula-mula tu. Betul? Dia kata kalau ada hijab, nescaya hijab itulah Tuhan, bukan Allah yang Tuhan. Sedangkan Allah dia Tuhan. Sepatutnya kita faham mana ada hijab. Itu macam mana tak hijab. Itu macam mana nak kenal Allah Ta'ala. Tengok makhluk, kenal lah Allah. Makhluk dan Allah berpisah tiada. Saya pun sering ungkapan tu. Makhluk dan Allah berpisah tiada. Apa maksudnya? Setiap makhluk Allah lah cipta lah. Dan Allah yang cipta. Tengok matahari. Kita lawanya matahari ni. Hari ni matahari tak berapa terik. Kita tak kata lah matahari tak berapa terik. Tak tahu lah. Kata lah. Patutnya macam mana? Matahari. Alhamdulillah kalau Allah Ta'ala tak jadikan matahari, tak adalah kehidupan ni. Hamdan laka ya Rabb. Pujian untukmu ya Allah. Kau yang jadikan matahari. La ilaha illallah. Jangan tengok matahari macam ni. Matahari. Itu. Kita taklah sembah kan. Tapi macam mana? Lawa matahari ni. Ambil gambar. Itulah bodoh kita. Situlah bodoh kita. Bukan macam tu cara untuk jadi ahli tauhid. Cara ahli tauhid ni, setiap yang ada, Allah cipta dia. Tengok batu mana boleh batu jadi sendiri? La ilaha illallah. Allah cipta batu. Allah cipta batu, Allah cipta pokok, Allah cipta kayu. Tengok burung terbang. Allah buat burung. Dia kena belajar gila-gila. Gila-gila lah. Bukan gila. Itulah ahli tauhid. Yang gila macam mana? Burung ni lawa. Ni burung ni mau pati. Cari makan lah tu. Itulah gila ni. Pasal apa gila? Dah tak kenal pencipta. Dah jadi bodoh. Dah kena hijab. Kalau nak guna bahasa hijab. Dah tak faham lah siapa Allah Ta'ala, siapa makhluk. Duk rasa makhluk aja. Sampai hati ni tak faham pada siapa Allah Ta'ala. Untuk ni lah banyak hal kita. Saya tak boleh sebut lajak tu. Saya menangis. Nangis apa saya duduk sebut itu macam saya bagus. Saya pun banyak kena hijab juga. Punya tu lah kalau nak sebut. Banyak lalai. Allah. Astagfirullah. Itulah sekali lalu apa kita bicara ni. Yang dia nak sebut ayat Quran akhir tu. Yang saya tak baca lagi. Kalaulah ada hijab menutup Allah Ta'ala. Maksudnya yang hijab itulah Tuhan. Pasal wujud Allah Ta'ala ni boleh dihadkan. Sedangkan Allah dia lah yang hakiki wujud. Makhluk asal tak wujud. Itu macam mana nak boleh faham wujud Allah Ta'ala? Makhluk dan Allah Ta'ala berpisah tiada. Allah Ta'ala bukan kena hijab. Bahkan setiap makhluk yang kita tengok, itulah kaifiat kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada yang bahasa dia pakai tu, setiap yang menghadkan sesuatu, maka dialah yang mengerasinya. Dialah qahir kulli syai'. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Sedangkan dialah Allah lah yang mengerasi, yang qahir atas hamba-hambanya. Itu kalau kita tak faham, macam mana? Ya Allah, berikanlah aku faham. Ya Allah, engkau yang beri faham aku. Itu kaifiat yang saya duk ngaji lah, Tok Guru dia sebut. Dia kata apa? Banyakkan rasa berhajat ke diri. Itu yang kaedah dia. Kalau kita rasa, Ya Allah, tak ada apa aku dapat ni melainkan engkau, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Apa yang ada kat kita, hadirkan semua limpah kurnia anugerah Allah, Allah, Allah. Pujilah dia. Alhamdulillah. Setidaknya ingat kat dia. Boleh rasa lagi, rasa hebat hati tu. Alhamdulillah. Jatuh hati ke makhluk. Subhanallah. Bersihkan hati pasal boleh jatuh hati ke makhluk tu. Walau bila ada daya upaya dia rasa kat kita, la haula wala quwata illa billah. Itulah zikir harian kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk faham tu. Boleh kita tahu kaifiat untuk ada hubungan bagaimana makhluk ni sebenarnya kedudukan macam mana. Dengan tu sebab kita dapat sentiasa musyahadah wujud Allah Ta'ala. Faham kita, kenal kita. Bila tengok makhluk ni,
Hati ni boleh musyahadah dengan Allah Ta'ala. Dia kena banyak zikir dan fikir, faham, menggunakan maklumat ni untuk mencana iman kita Allah Ta'ala supaya benar-benar kita jadi beriman. Cakap tu dulu pagi ni, panjang umur, kita jumpa ke depan insya-Allah. Sambungan dia matan 34. Ukhruj min awsafi basyariyati. Allahu a'lam. Soalan kalau ada? Asal terjemah tu, qahir tu mengerasi. Mengeras. Istilah mengerasi ni kalau keras tu kita payah faham sikit lah. Istilah mengerasi ni boleh membuat sesuatu dengan cara boleh membuat sesuatu dengan sekehendaknya, tiada siapa boleh menghalang. Itu istilah mengerasi. Kalau ada orang halang pun, dia boleh mengerasi, dia boleh mengalahkan halangan tersebut. Itu istilah mengerasi itu. Kalau nisbah nak bagi jadikan, Allah dia boleh membuat apa sesuatu walaupun kita tak nak, dia boleh bagi jadilah. Kan kita biasa dengan kun fayakun tu. Pasal apa kita iktiraf dia kun fayakun? Pasal dia qahir fawqa ibadi. Dia boleh mengerasi kehendak kita. Kita tak nak COVID, tengok-tengok, mula 287. Lepas tu lari 317. Hari ni datang mau 380. Tak mustahil tak? Kita nak kalau boleh digit dia satu je. Ni dah 3 digit. Tak mustahil hari ni 4 digit. Dan wa huwal qahiru fawqa ibadi. Betul kan? Ada benda yang kita nak, tak nak. Ada yang kita tak nak jadi. Ada orang tak fikir kahwin, jadi kahwin. Ada orang nak kahwin, tak kahwin. Ada orang nak anak, tak dapat anak kan. Itulah istilah mengerasi. Kalau atas tanya soalan tu, apa maksud mengerasi tu? Jadi istilah mengerasi ni, dia boleh beri apa saja dikehendaki. Ada orang nak jadi Perdana Menteri, tak jadi Perdana Menteri. Yang tu tonton gila tu. Okay. Betul kan? Ada orang tak pernah fikir nak jadi Perdana Menteri. Walaupun siapa nak jadi menteri, angkat tangan lah kan. Dia pun tak sangka dia boleh jadi Perdana Menteri dengan sekelip mata macam tu. Ada orang dah jadi Perdana Menteri, dia pun tak tahu macam mana dia boleh jatuh jadi Perdana Menteri. Siapa punya kerja ni? Allah. Siapa? Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Itu maksud qahir. Asal soalan tanya qahir tu, nak terjemah macam mana tu? Okey, soalan ni. Ada soalan? Dekat. Tolong holongkan soalan. Jazakallah. Ya. Bila kita nak didik masyarakat, bolehkah terjemahkan bahasa Melayu dari Al-Quran agar dia faham? Contoh, Allah bukan tong sampah. Macam mana? Saya silap baca ke apa ni? Bila kita nak didik masyarakat, bolehkah terjemahkan bahasa Melayu dari Al-Quran? Terjemahkan bahasa Melayu dari Al-Quran agar dia faham. Maksudnya terjemahkan Al-Quran tu ke dalam bahasa Melayu lah kan. Supaya dia faham. Contoh, Allah bukan tong sampah. Macam mana tu? Saya tak faham masa. Ada orang faham? Siapa soalan ni? Masuk macam mana tu? Allah bukan tong sampah. Memanglah Allah Ta'ala bukan tong sampah. Kita yang sampah tu. Kalau atas maksud yang tu, faham lah kan? Allah Ta'ala tong sampah. Astagfirullah. Allah Ta'ala ni, dia khazin kulli syai. Dia khazanah setiap satu. Semua apa yang ada ni daripada dia. Takkan dia tong sampah. Dia bukan tempat recycle bin. Cuma kalau ada bahasa-bahasa macam ni, kalau ada orang yang sendiri yang mengungkapkan, pergi tanya dia nak rela kan. Saya tolong
bagi huraian apa kok munasabah nak faham tu kan. Cuma gunakan bahasa-bahasa macam ni kadang-kadang boleh bawa muskil apa. Kalau boleh elakkan lah. Pasal tok guru ulama kita memang dia ajar prinsip akidah begitu. Elakkan daripada menggunakan bahasa kawan salah ni, bahasa-bahasa yang istilahnya boleh menimbulkan waham. Boleh menimbulkan prasangka buruk dan salah faham kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita mengaji akidah. Mustahil Allah Ta'ala diarah, mustahil bertangan, bermata, siapa tu? Semua tu boleh berbawa pada salah sangka, salah faham kepada Allah Ta'ala. Mesti diajar dengan akidah murni. Tanzih Allah Ta'ala pada sifat kekurangan. Jadi kalau kata Allah bukan tong sampah, kalau dengan makna Allah ni sempurna, takkan ada pada dia kekurangan, jangan sangka benda yang merepek ke Allah Ta'ala. Kalau atas huraian macam tu, macam itulah maksud. Yang tu kot sekali lalu lah. Atas kata apa yang boleh dimaksudkan, kata Allah Ta'ala bukan macam tu. Saya nak sebut tu tak gamak. Macam pelik lagi kan. Ya. Ya. Kita tengok sifat tong sampah tu, buang barang kan. Ya. Mungkin maksud dia tu apa saja ini yang tak elok bagi dia. Ya. Dengan Allah. Kita mesti Allah. Tong sampahkan dia. Ya. Itu yang kata kadang-kadang bahasa tu ada orang yang lebih sedap bahasa yang tu. Kalau mengistilahkan apa benda yang kita tak suka semua balik ke Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala lah bagi COVID-19 ni. Jadi apa benda kita tak suka tong sampahkan ke Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bukan tong sampah, bukan kaedah dia macam tu. Kaedah Allah Ta'ala ni kita nak rasa dia hebat. Bukan istilahnya blame Allah Ta'ala, longgokkan kesalahan semua kat dia. Kita ni tak sihat, dia yang bagi. Selamba je tong sampahkan dia kan. Menyalahkan tu betul kata blame Allah Ta'ala. Allah tu maha suci. Ya. Kenapa kita nak gunakan bahasa-bahasa yang tak baik? Betul lah. Dia tidak duduk di situ. Saya terfikir berkaitan tu kan. Ya. Kalau kita Allah bukan sampah, kenapa ulama kita gunakan Allah wujud tidak bertempat kan? Patutnya kita pun datang perasaan yang sama juga. Kenapa datang? Apa? Kalau perkataan je ni Allah wujud tidak bertempat kan? Kita tak perlu soal kat tempat tu kalau kita sampah je. Macam-macam persepsi boleh. Tapi prinsip kita bila faham ketuhanan ni, Allah tu kalau guna bahasa maha suci tu, maksudnya Allah Ta'ala takkan ada sifat kekurangan pada dia. Jadi kalau apa nak balik pada dia pun bukan di atas Islam menyalahkan dan blame dia. Bahkan kena sedar, aku ni makhluk, menggolek luka, digolek luka. Siapalah aku ya Allah? Melainkan hamba-Mu. Apa yang ada pada aku, kalau kau ambil pun sakit lutut, kau bagi aku sakit lutut, tangan tak sakit lagi ya Allah. Alhamdulillah. Bukan tong sampah kan Allah Ta'ala. Sakit lutut ni dia yang beri. No. Saya buat dengan muka kali kan, dengan bahasa kali. Dia blame lah. Dia istilahnya menyalahkan. Kaedah kita bukan menyalahkan. Satu yang kalau nak murnikan kesalahan berfikir tu, saya ngaji ada tok guru ajar macam ni. Misalnya kita aksiden patah kaki, contohlah kan. Macam mana? Kaki patah, tangan tak patah. Alhamdulillah. Kan? Cantik kan? Kita takkan ada rasa apa-apa nak mentung sampah kan orang Ta'ala. Kalau kita tong sampah macam ni nanti ni. Cok. Kaki patah apa nak buat? Terima je dia. Dia cara macam tu, cara mentung sampah kan orang Ta'ala. Dia blame orang Ta'ala. Dia salah kan? Nak faham, kena terima, dia kena terima. Tapi cara terima tu macam mana? Sepatutnya cara terima bukan macam tu. Saya ngaji ada guru syarah dia macam tu tuan. Saya pun banyak benda saya ambil prinsip tu, dia ajar macam tu kan. Apa? Jangan pandang apa yang hilang, tapi pandang apa yang masih kekal diberi. Ujian tu satu hal, tapi kaedah dia untuk bagi istilah hati kita ni boleh terima apa yang berlaku tu. Jangan pandang apa yang hilang. Contoh mati anak macam, rasa tak kehilangan anak? Jangan pandang apa yang hilang, pandang apa yang ada. Anak kita 10, mati seorang, 9 lagi ada. Alhamdulillah. Pelik orang tengok. Anak mati, alhamdulillah. Engkau tak faham prinsip nak pandang Allah Ta'ala dengan pandang positif, dengan pandang ketuhanan. Pandang semua dia Malik, dia Maliki Yaumiddin, Malikus samawati wal ardh. Kalau duk rasa
Dia ambil dah lah seorang. Sedih aku. Dia rasa macam aku Malik, dia mamluk. Kita pemilik. Macam nak protes, kenapa ambil? Patutnya bagi lagi. Kita pandang macam tu, macam kita Tuhan pula, kita protes dia. Tapi kalau kita pandang apa yang dia ambil tu, hak dia. Dia punya. Ni 10, dia ambil 1. 9 lagi ada. Alhamdulillah. Tu kalau accident, patah tangan dengan kaki. 4 patah macam mana? Tengkuk tak patah. Alhamdulillah. Ya, nampak lawak tu. Apa itu prinsip untuk hati kita? Terima je kat Allah Ta'ala. Sabar je. Itulah sabar namanya. Jalan nak sabar tu apa? Pandang apa yang dia masih kekal beri. Jangan pandang apa yang hilang. Tu, sipir tu. Contoh saya tak tahu. Saya dapat sipir guru macam tu. Allah sedapnya dia cakap. Ada guru saya yang ajar bab tauhid macam tu, kita dengar ni. Dia tak pernah muka masam. Tak pernah muka masam. Kita pergi ziarah dia waktu dia sakit. Tak pernah dia muka masam. Senyum Dia kata mudah-mudahan sihat. Kenapa? Dia tegur itu lah. Macam kita lah susah hati tengok dia sihat. Dia tak pernah susah hati. Mudah-mudahan Tok Guru sihat lah cepat sikit. Kenapa? Aku sakit. Dia bagi aku hidup lama dah. Kaki ni tak ada apa-apa lah. Dia marah kita lah tuan. Pasal apa? Dia ajar kita prinsip pandang apa yang ada, jangan pandang apa yang hilang. Itulah. Wallahualam. Jadi selesai kot masalah isu tong sampah tu kan, macam tu kan. Mudah Allah Ta'ala mudahkan kita. Sebenarnya jalan nak undang Allah Ta'ala ni memang sebenarnya jumpa Tok Guru ahli dia mudah. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah.